Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wakil pada grup ni dan grup kami ingin membentangkan tentang peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sebelum tu saya nak kenalkan dulu kepada ahli kumpulan saya. Yang pertama Ridwan Fatih bin Mat Razin, yang kedua Muhammad Akif bin Muhammad Rashdan, yang ketiga Muhammad Hazim Haikal bin Abdul Ghafal, yang keempat Ahmad Izzat bin Azmi, yang kelima Amirah Dalilah binti Khairul Azman, yang keenam Nur Alisa Syazliana binti Rizwan. Okey, yang pertama takrifan harian dan autoriti. Konsep realiti sosial yang dilalui dan diterima menggambarkan pengalaman hidup yang dilalui dan kumpulan serata diterima oleh pelbagai kumpulan dan serata kepentingan norma hidup berdasar kepentingan peribadi sejagat, peribadi dan norma hidup sejagat. Takrifan autoriti ialah takrifan realiti sosial yang merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperlakui bersama. Takrifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Takrifan harian ialah yang diterima bersama dan tidak terikat oleh undang-undang formal, tapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Seterusnya, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, maka istilah-istilah moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat yang lahir dari teras nilai dan peradaban mereka. Seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Izzat bin Azmi. Saya akan menyambung pembentangan. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Menjadi ejen moral bagi memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Menjadi sebagai khalifah yang bertanggungjawab dan amanah. Contohnya, individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya. Dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya bagi memastikan kelangsungan hidup. Terbentuklah komuniti yang kemudiannya dipanggil tamadun apabila wujudnya sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik dan kompleks seperti memiliki sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Yang ketiga ialah tanggungjawab sosial terhadap profesional. Yang pertama ialah sesuai kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan dalam organisasi dapat menimbulkan keseronokan bekerja. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosial ekonomi. Prinsip tanggungjawab fidusiari seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Yang keempat, tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Yang pertama, kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan kepada organisasi. Tanggungjawab sosial korporat bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial seperti hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Yang kelima ialah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Pelanggaran ke atas hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan masyarakat atau penduduk. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada peniaga dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dalam memelihara alam sekitar. Contoh pencemaran air akibat pembuangan sisa-sisa kimia, pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah Sungai Langat di Selangor dan Sungai Juru di Pulau Pinang. Tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial boleh dilihat dari dua sisi, iaitu luaran dan dalaman.
Kedua sisi dilihat teramat penting bagi memupuk dan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang stabil. Dari setiap sisi, apabila tanggungjawab sosial berjaya diamalkan. Dari segi luaran, terdapat 3 perkara yang penting perlu diamalkan, iaitu Saya Muhammad Azim Haikal bin Abdul Ghaffar akan menyambung pembentangan ini. Dari segi luaran, perkara yang perlu dipentingkan ialah kesedaran dan tindakan salah dan betul. Tindakan salah dan betul mempengaruhi perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individual atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kesedaran dalam mengetahui tindakan yang dilakukan adalah salah dan betul amat penting bagi memelihara dan memupuk hubungan sosial antara masyarakat setempat. Apabila kita sedar bahawa tindakan salah atau betul, ia dapat mengelakkan daripada kemudaratan terus berlaku. Yang kedua ialah tindakan pelanggaran. Setiap individu hendaklah memberi penekanan yang penting terhadap isu pelanggaran hak privasi individu lain. Hal ini kerana hak privasi adalah hak peribadi yang seseorang individu tidak mahu kongsikan atau dedahkan kepada orang lain. Apabila didedahkan kepada orang lain tanpa kerelaan, ia mungkin dapat memberi impak negatif kepada diri individu lain dan secara tidak langsung akan menyebabkan datangnya pelbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila seorang itu mendedahkan rahsia atau hak privasi seorang individu, itu yang dapat menjatuhkan maruah seseorang. Yang terakhir sekali ialah mengurus pelanggaran. Ramai pihak yang perlu terlibat dalam mengurus isu pelanggaran privasi ini, terutamanya pihak kerajaan. Kerajaan perlu bijak menggunakan kemudahan seperti media sosial supaya dapat mengelakkan isu pelanggaran privasi orang lain ini terus berlaku dan memberi kesan kepada perpaduan antara masyarakat. Kerajaan hendaklah memperbanyakkan iklan-iklan yang berkaitan dengan menjaga isu privasi individu lain bagi mengingatkan mereka bahawa pentingnya menjaga privasi orang lain. Dari segi dalaman pula, iaitu hati dan etika profesional. Kehidupan manusia di dunia ini adalah berdasarkan kepada etika yang diamalkan dalam kehidupan mereka bagi menentukan kejayaan dalam hidup seseorang. Individu yang beretika akan melahirkan masyarakat, bangsa dan negara yang beretika. Masyarakat yang beretika adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada falsafah moral dan etika untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Penghayatan kepada falsafah moral dan etika dan seterusnya mengamalkannya adalah penting kerana kemajuan dari segi material semata-mata akan menyebabkan sesebuah masyarakat dan negara itu pincang. Selain etika yang diterapkan dalam diri individu, etika dalam bentuk kolektif juga perlu diamalkan dalam sesebuah organisasi. Perkara ini bagi menjamin keberlangsungan sesebuah organisasi jika sesebuah organisasi mempunyai sekumpulan pekerja yang mengamalkan etika profesional, maka tidak ada alasan untuk organisasi tersebut memperoleh kejayaan dan seterusnya memberikan keuntungan bukan sahaja kepada organisasi tersebut, malah kepada bangsa dan negara. Seterusnya ialah pemupukan nilai dan tanggungjawab sikap sosial. Ia terbagi kepada dua, iaitu memikul tanggungjawab bersama dan sikap ambil peduli. Yang pertama ialah memikul tanggungjawab bersama. Kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakannya dengan jaya. Penglibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen dan yang tinggi dan pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan kewangan mengikut kemampuan seseorang. Apa yang penting di sini ialah adanya kerjasama dan pengorbanan ahli untuk berkhidmat. Yang kedua ialah sikap ambil peduli. Sikap peka tentang kesusahan orang lain menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsafan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Sikap mengambil peduli juga termasuk sifat terpuji yang digalakkan oleh agama tanpa mengira bangsa, darjat, keturunan, warna kulit, bangsa dan negara. Dengan sikap ini akan menghakimi sifat mementingkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Fatih bin Marazi. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Dimensi tanggungjawab sosial. Kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat dan perhatiannya sehingga mampu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Seterusnya, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat negara atau pada peringkat dunia. Seterusnya, bagi tajuk 83, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tidak ada seseorang yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat berarti berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan seumpamanya.
Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk tanggungjawab sosial. Bagi sumber kewangan, individual, organisasi atau badan-badan korporat boleh memberi bantuan berbentuk kewangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan seperti masyarakat yang miskin, ibu tunggal, anak yatim, orang yang kurang upaya dan golongan berpendapatan rendah. Bagi penjaga alam sekitar, tanggungjawab juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam sekitar, baik pencemaran udara maupun pencemaran air dan darat seperti penanaman semula pokok, mengutip sampah di tepi pantai, program gotong royong dan sebagainya. Seterusnya, bagi khidmat kesihatan, tanggungjawab sosial berbentuk kesihatan seperti menganjurkan program pendidikan kesihatan, kempen menderma darah, kefahaman penyakit kanser, pencegahan AIDS, kefahaman COVID-19, pameran penjagaan kesihatan berkaitan dengan pemakanan sihat dan sebagainya. Hai, nama saya Nur Aisyah Syazlina binti Iswan. Nombor matrik saya 2021631294 dan saya dari kumpulan THM 1102CA. Sekarang saya akan menerangkan tajuk seterusnya iaitu 8.4 Tanggungjawab Sosial dalam dan juga luar negara. Seperti yang kita ketahui, tanggungjawab sosial adalah kemampuan individu untuk memikirkan pandangan hidup yang adil dan juga berbudi luhur untuk kesejahteraan hidup bersama. Tanggungjawab sosial berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab kewarganegaraan seseorang di dalam dan juga luar negara. Hal ini adalah bahagian penting dari etika kerana mengingatkan kita untuk sentiasa memikirkan konsekuensi dari tindakan kita. Misalnya, seseorang akan menjadi lebih sedar akan tanggungjawab sosial batinnya dan dia akan selalu cepat berfikir, mempelajari, menganalisis, menyelesaikan masalah dan sentiasa bertindak untuk memastikan bahawa keadilan dan juga kebajikan selalu ada. Tanggungjawab sosial yang perlu ditekankan secara menyeluruh yang terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu tanggungjawab sosial dalam negara maupun di luar negara. Okey, yang pertama iaitu tanggungjawab sosial dalam negara. Secara khususnya, aktiviti tanggungjawab sosial yang dikongsi akan mewujudkan rasa persefahaman dan identiti dalam sesebuah kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang. Sebagai contoh, pasukan polis marin dengan kerjasama agensi kerajaan dan juga NGO seperti Eskom dan projek-projek khas telah dipanggil untuk memberikan bantuan bagi meringankan beban penduduk baja laut di rantau Asia Tenggara yang tidak diiktiraf oleh mana-mana negara. Ia juga dapat memenuhi tanggungjawab sosial yang telah memberikan impak positif kepada syarikat dan masyarakat termasuk agama, bangsa dan juga negara. Baiklah, jika kita melihat dari isi yang seterusnya, iaitu tanggungjawab sosial luar negara, yang secara umumnya menjelaskan tanggungjawab sosial di luar negara bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kerana itu masih baru di Malaysia dan masih perlu dipupuk dalam organisasi atau badan korporat. Tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan termasuklah penekanan terhadap kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan juga pembangunan ekonomi dan komuniti. Contoh program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat luar adalah seperti program Masuk Kemboja, bantu rakyat Palestin, membantu negara yang dilanda bencana alam dan juga misi kemanusiaan ke negara yang dilanda krisis perang. Seterusnya, contoh lain ialah program Makanan Sedunia, sebuah agensi di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah memenangi hadiah keamanan Nobel kerana membantu menyampaikan bantuan ke seluruh dunia semasa pandemik COVID-19. Pelaksanaan tanggungjawab sosial ini menghasilkan pekerja yang komunitas yang beretika, tidak mementingkan diri sendiri, peduli dan memperlakukan kelompok masyarakat lain serta mereka yang memerlukan. Baiklah, bagi tanggungjawab sosial yang perlu dilakukan kepada masyarakat luar negara. Yang pertama, kemudahan kesihatan dan perkhidmatan para perubatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghantar pakar dari negara maju yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan ke negara yang mengalami masalah kesihatan. Selain dari itu juga,
Ianya dapat merancang proses untuk membantu sektor perubatan secara lebih menyeluruh. Seterusnya, beasiswa dan juga bantuan pelajar. Hal ini juga dapat dijelaskan oleh negara yang mempunyai lebih banyak dana yang boleh memberikan beasiswa kepada pelajar cemerlang di negara miskin. Selain itu juga, ia juga berpotensi untuk membangunkan negara mereka suatu hari nanti. Assalamualaikum. Nama saya Amira Dalila binti Khairul Azman. Saya daripada grup THM 1102 CB. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesukarelaan. Kesukarelawan bermaksud seseorang yang melakukan kebaikan dan tidak mengharapkan bayaran untuk memberikan tenaga dan waktunya demi mencapai objektif sesuatu organisasi, sama ada organisasi amal, komuniti dan sebagainya. Selain itu, sukarelawan juga bermaksud orang yang melakukan sesuatu perkara secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Seterusnya, perkhidmatan mereka juga tidak memerlukan sebarang kelayakan untuk menjadi seorang sukarelawan. Kerja sukarelawan juga melibatkan aktiviti dalam membantu masyarakat. Dalam erti kata yang luas, kesukarelawan ini adalah salah satu daripada proses pembelajaran atau pengalaman pembelajaran dan penlibatan aktif warga dalam isu dan hal ehwal masyarakat. Seterusnya, contoh-contoh aktiviti tanggungjawab sosial ialah membantu mangsa bencana alam, menjalankan kelas tambahan untuk pelajar yang tercicir, program gotong royong, aktiviti untuk merangsang ekonomi setempat. Selain itu, kita juga dapat memperolehi pelbagai manfaat daripada aktiviti kesukarelawan ini. Contohnya ialah membuat kehidupan merasa lebih bermakna, mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan, memperolehi pelbagai jenis pengalaman, dapat menjalin hubungan setia kawan, dan akhir sekali dapat lebih banyak peluang untuk mengembara. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akhiri tajuk perbincangan kami pada hari ini dengan sedikit penutup. Penghayatan etika dan peradaban banyak memberi impak positif bagi semua golongan. Sekiranya perkara ini sentiasa dititik beratkan dengan penuh teliti dan mengamalkan dengan begitu baik sekali. Hal ini dapat menuju terhadap perbentukan sesebuah negara yang maju serta dapat membina kesepaduan dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, peradaban yang merupakan sebagai bentuk acuan asas masyarakat Malaysia kini amat mempengaruhi kehidupan sejagat melalui tanggungjawab sosial serta tingkah laku yang baik. Ejen moral yang sentiasa dipraktikkan akan mengubah sikap buruk masyarakat untuk menjadi insan yang bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang ambil, walaupun tugas yang diberi bagi melindungi keharmonian rakyat. Tindakan yang sentiasa menamati ciri-ciri insan positif seiring dengan menjadikan keadaan sekeliling sentiasa mematuhi undang-undang yang dilaksanakan oleh sebuah negara. Dengan payatan terhadap konsep realiti sosial yang menyokong peradaban, adat dan juga etika adalah penting untuk diketahui dalam mencapai keadilan sama dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan lagi apabila digambarkan pengalaman yang dilalui oleh setiap individu berdasarkan kehidupan norma sejagat. Hal ini juga sudah terang lagi berseluruh bahawa etika dan peradaban adalah berdasarkan nilai agama, budaya maupun falsafah yang menjadi pegangan dalam hidup setiap insan. Secara tuntasnya, teras nilai dalam etika dan peradaban haruslah digunakan pakai bagi menilai tanggungjawab yang lahir dalam diri seseorang dan juga nilai yang sentiasa membentuk masyarakat yang sentiasa mengelakkan sifat pentingkan diri sendiri.